اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu bertemu dan patuh padamu bersatu memikul dakwamu hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu maka eratkanlah akan ikatannya kekalkan kemesraan hati ini tunjukkan ia jalan yang sebenar limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam dan lapangkan dengan iman. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.iking.my. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلام 91.5 FM. Saksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksilah cinta di atas sajadah cinta yang ku pilih. Bersaksilah, bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam
dengan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqomah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Di istiqoroh cinta. Ekspresi IQ, inspirasi euforia Islami. Dialah Nabiullah, Rasulullah, Habibullah. Dialah Safiullah, Syafiullah, Khatamul Anbiya. Tiada cinta sehebat cinta Rasulullah, tiada rindu sekuat rindu Rasulullah terhadap umatnya. Sehingga basah janggutnya dikerana air matanya, beruntun sanubarinya menyenangkan umatnya. Lalu ditanya, siapakah mereka? Jawablah baginda di dalam sabdanya. Mereka belum pernah melihatku, namun beriman kepadaku. Dan mereka merintahku melebihi anak-anak dan orang tua mereka. Mereka ikhwanku dan bersama denganku, beruntunglah mereka melihatku. Beruntunglah jua mereka yang beriman denganku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar, sirril asrar wa tibyakil aghyar, wa miftahil riyasat. Dialah Nabiullah, Rasulullah, Habibullah. Dialah Safiullah, Syafiullah, Khatimul Anbiya. Tiada cinta sehebat cinta Rasulullah, tiada rindu sekuat rindu Rasulullah terhadap umatnya. Sehingga masa janggutnya dikerana air matanya, beruntun sanubarinya menyenangkan umatnya.
Siapakah mereka? Jawablah baginda di dalam sabdanya. Mereka belum pernah melihatku, namun beriman kepadaku. Dan mereka menyintaiku melebihi anak-anak dan orang tua mereka. Mereka ikhwanku dan bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku. Beruntunglah jua mereka yang beriman denganku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Itulah kita umat akhir zaman, itulah kita yang dimaksudkan, itulah kita yang mengharapkan syafaat Rasulullah di hari kemudian. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Unit Editorial Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM memerlukan seorang pembantu penyelidik kontrak bagi tujuan membantu kerja dan usaha pengurusan tafhim secara amnya dan khususnya dalam mendapatkan penarafa indeks Scopus bagi tafhim. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti yang diiktiraf. Calon yang mempunyai latar belakang dalam urusan pelarangan, penyukiran dan atau penerbitan mempunyai kelebihan. Antara bidang tugas, membantu dalam proses dokumentasi permohonan perindeksan jurnal, mengemaskini maklumat pada laman web jurnal. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 21 Februari 2023. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Khabar orang muda bersama dengan anda pada malam ini untuk potensi diri dari memori genetik leluhur. Bersama kita ada saudara Izzuddin Jitrawi di Konti IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih kepada Izzuddin kerana sudi untuk bersama dengan kami pada malam ini. Sebenarnya kalau rakan-rakan pendengar yang mengikuti Izzuddin di IG Izzuddin, Izzuddin Al-Jitrawi pasti dah kenal dah kan dengan bertanjaknya. Jadinya anda akan mendengar nak tengok macam mana bertanjaknya, betapa segaknya yang dikatakan sebagai orang Melayu itu sendiri. Anda boleh lihat di FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM saat ini untuk perkongsian kita. Jadi untuk malam ini, satu pertama terima kasih kepada Izzuddin kerana sudi untuk bersama dengan kami, dan juga kita nak tahulah sedikit latar belakang sebelum kita nak dengar cerita tentang tajuk kita hari ini tentang potensi diri dari memori genetik leluhur. Kita nak tahu sedikitlah latar belakang Izzuddin sendiri, lahir dekat mana, membesar di mana. Tahu jugalah ni macam mana boleh jadi bersemangat macam ni. Silakan. Okey, baik. Pertama sekali terima kasih kepada pihak IKIM FM yang sudi menjemput
saya. Pertama sekali sedikit sebanyaklah tentang diri saya. Saya ni nama yang dikenali biasa orang panggil Izzuddin Aljitrawi di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di IG dan di Telegram. Saya dilahirkan di Kuantan, namun tak lama, dalam sekitar 2 bulan saya berpindah pula ke Kedah, di Jitra Kedah. Itu jadi Jitrawi tu. Itu yang jadi Jitrawi tu. Masya-Allah. Duduk di Kedah sekitar 12 tahun. Lepas tu berpindah pula ke Sarawak 8 tahun. Lepas tu balik semula ke Kedah. 8 tahun tu boleh kami talk semua boleh dah kan? Boleh. Saya dah hal lah. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan anak sulung ya? Saya anak sulung. Oh, tu nampak tegas tu kan? Adakah disebabkan faktor anak sulung tu nampak tegas dan memang tegas? Ke macam mana? Saya pun tak tahu, mungkin faktor anak sulung tu. Dan kalau kita nak boleh menyusuri antara aktiviti-aktiviti sebab Izzuddin ni sangat terkenal dengan kata orang tu lantang jugalah kan, mempertahankan ataupun meningkatkan jati diri anak bangsa Melayu. Kenapa pilih macam tu? Okey, baik. Pertama sekali, waktu lepas saya habis belajar tu, saya tercari-cari apa yang saya nak bawa dengan apa yang saya dah belajar ni. Kalau ikutkan saya punya latar belakang lebih kepada agama. Saya sendiri memang belajar pengajian Islam dan dakwah. Kita masuk ke pedalaman apa semua di Sarawak dulu, memang kita masuk sampai ke pedalaman, sungai mana yang tidak ada buaya kita pergi. Semua kita pergi. Kita tak ada buaya, dan tak ada buaya juga tetapi pergi juga. Sebenarnya memang ada buaya pun. Waktu saya nak seberang tu, tiba kepala buaya. Memang mencabarlah dekat sana. Tapi selepas saya dah habis belajar, saya memilih sejarah untuk dibawa ke depan. Tambah pula waktu tu saya muda dan sekarang pun masih muda sebenarnya. Saya memilih sejarah untuk dibawa ke depan untuk anak muda sebab sejarahnya ada kait dengan Islam sebenarnya. Setiap tradisi dan adat orang Melayu ini ada rahsia yang berkait dengan agama kita. Contohlah pemakaian baju Melayu kan, ada 3 poket. Rupanya merujuk kepada rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Oh, masya-Allah. Begitu. Kemudiannya orang Melayu ni bila berpakaian dia sangat menitik beratkan soal aurat. Kenapa disebut baju kurung? Rupanya baju kurung ini makna dia adalah untuk mengurung aurat. Masya-Allah. Aurat maruah kan? Sebab itulah saya mengambil pendekatan, walaupun saya belajar bidang agama sekalipun, saya nak kaitkan agama Islam ini dengan adat budaya bangsa kita. Begitu. Dan bangsa kita bukan bangsa yang lebih-lebih kurang je. Bangsa kita bangsa yang hebat, penuh dengan adat budaya, makna tersirat dan berkait dengan agama Islam. Begitu. Saya teringat ni kata-kata apa? Kata-kata menyatakan bahawa takkan Melayu hilang di dunia kan. Betul. Kata-kata bijak pandai. Tapi yang penting orang sampai situ je. Takkan Melayu hilang di dunia. Tapi ada sambungan sebenarnya selagi Islam masih di dada kan. Tapi itu antara perkara-perkara yang kita kena terapkan dalam diri anak muda kita hari ini. Betul. Supaya ada jati diri. Betul. Jati diri sebagai seorang anak Melayu, yang mana anak Melayu ni memang secara rasminya beragama Islam. Allahu Akbar. Cumanya nak tahulah, satu tu macam mana boleh bermula. Kadang-kadang orang macam sejarah bosannya. Allahu Akbar. Jadi macam mana Izzuddin sendiri melepaskan diri daripada kurungan rasa kebosanan, memecahkan tu bosan tentang sejarah Islam dan juga Melayu itu sendiri? Okey, pertama sekali saya pun pada mulanya berfikir macam mana kita nak memecahkan kebosanan budak-budak muda ni kan. Bila belajar sejarah, dia orang akan layu selayu-layunya. Dengar sejarah ketal lutut dan sebagainya kan. Dan saya dapat satu cara bahawa sejarah kita ini bila kita belajar semua berpandu kepada teks. Dan saya dapat ilham, saya dapat idea. Apa kata sejarah ni kita visualisasikan. Kita bagi gambaran supaya orang tengok sejarah tu lah macam tengok filem. Orang tengok sejarah kan? Orang tengok sejarah tu macam satu naratif filem. Saya sampai begitu sebab saya ni orang yang suka tengok movie. Jadi bila saya tengok movie, saya suka adaptasikan kaedah orang-orang barat menggambarkan sejarah mereka itu dalam bentuk yang sangat mantap, dalam bentuk yang sangat sempurna. Dan kita seharusnya industri filem hari ini patut contohi mereka. Dan saya tengok yang berjaya
buat perkara ini adalah negara Turki lah. Yang berjaya mengangkat sejarah itu sebagai satu bentuk industri filem yang sangat sihat. Dan sekarang ni kita pun tahu negara Turki sedang dilanda gempa bumi dan mudah-mudahan dia orang diberikan kemudahan kan, diberikan keselamatan agar sentiasa dipermudahkan urusan-urusan yang seterusnya. Jadi itulah bermulanya perjalanan saya apabila saya lihat sejarah di mata anak muda dah mula layu. Sedangkan sejarah di luar sana orang barat kan, bila anak-anak muda dia akan terapkan dengan sejarah. Sebab itulah mereka ini tahu asal usul mereka. Sedar diri daripada muda lagi. Kita kadang-kadang yang minat sejarah ni, minta maaf lah biasa orang-orang lama. Orang lama bukan saya kata tak perlu, tapi ialah kudrat pun dah lemah dan sebagainya. Sepatutnya anak muda ini yang lebih patut tahu tentang asal-usul mereka, sejarah bangsa mereka. Betul. Gitu. Sangat setuju. Cuma kadang-kadang mungkinlah ada orang kata macam ni, macam kita anak muda, kita kita lah kan. Cik Izzuddin anak muda. Kata mungkin disebabkan latar belakang keluarga Izzuddin macam tu, memanglah boleh macam tu. Apa sebenarnya latar belakang keluarga tu memainkan peranan juga kat Izzuddin? Okey, pertama sekali latar belakang keluarga itu memainkan peranan juga. Sebab ianya memberikan sokongan sebenarnya. Ia memberikan dorongan. Pertama sekali, sudah tentulah mak ayah kita yang memberikan sokongan, yang memberikan sentiasa memberikan tunjuk ajar. Hatta mak saya sendiri pun dan juga bapa saudara saya adalah seorang penulis. Memang mereka berkecimpung dalam hal-hal sejarah ini. Maksudnya penulis sejarah ke macam mana? Mak saya penulis novel. Bapa saudara saya lebih kepada sejarah. Nama dia Profesor Madya Dr. Talib Samad. Ibu? Di UPSI. Ibu Narizah Samad. Masya Allah. Patutlah pun kan. Patutlah bahasa ni pun elok sebab memang latar belakang keluarga tu. Sambung lagi. Keluarga tu macam mana? Kemudiannya mak dan ayah, kemudiannya tak lupa pada isteri lah yang sentiasa menyokong. Memang tak dinafikan dalam membawa naratif sejarah ini banyak ujiannya, banyak cabaran. Sebab benda yang orang tak minat, tapi kita cuba untuk bagi orang minat. Tiba-tiba celah masuk. Tiba-tiba celah masuk. Benda tak ada trending, tiba-tiba kita celah masuk. Betul. Macam mana orang boleh nak minat pada sejarah? Daripada situlah yang memberikan kekuatan pada saya lah. Yang seterusnya sudah tentulah guru. Guru-guru saya, sama ada guru di sekolah, sama ada guru yang mengajarkan saya agama, yang saya sentiasa rujuk dari semasa ke semasa bagaimana saya punya perjalanan untuk membawa sejarah di mata anak muda. Mana kata kita tidak terputus dengan guru kita sentiasa berhubung dari semasa ke semasa. Kita tak bawa lah naratif diri kita bawa naratif sejarah anak bangsa itu. Dia lagi besar sebenarnya. Dia lagi besar. Diri kita lah kan kecil kan. Bila kata anak bangsa tu satu perkara yang besar, tak rasa terbeban ke dengan tanggungjawab tu, Izzuddin? Pertama sekali, saya sebenarnya dah banyak kali ialah kita nak tutup media sosial, kita nak tutup akaun. Sebab apa? Sebab ada pelbagai tohmahan, pelbagai ujian-ujian lah orang panggil kan. Ini kerajaan netizen kan. Betul. Apa, kan? Tapi saya mengambil pendekatan itu adalah ujian untuk kita pergi ke next level. Untuk kita pergi ke tahap yang seterusnya. Sebab saya kadang-kadang terfikir, waktu saya tak ada followers, tak ada pula yang best kan. Bila dah ada followers banyak, orang memerhati. Setiap tindak tanduk kita, gerak-geri kita. Mana tu satu petanda yang baik jugalah kan. Orang perhati kita. Betul. Makna kata orang follow kita. Kita manfaatkanlah untuk memberikan yang terbaik untuk mereka yang follow kita ni. Gitu. Semangat tu kita nak pinjam sebenarnya. Untuk anda rakan pendengar, kita pinjam sama-sama semangat ini. Untuk sama-sama kita membawa ke hadapan bangsa kita, agama kita, sebenarnya membawakan naratif tersebutlah kan. Seperti mana yang Izzuddin sebut tadi awal-awal tadi. Kita nak bawakan satu naratif yang besar untuk bangsa dan juga negara, juga agama. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni kita nak tahu juga Izzuddin banyak cerita tentang sejarah, tentang genetik leluhur bangsa dan sebagainya. Kat mana dapat rujukan? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk kabar orang muda. Selalu tertanya-tanya luas manakah bumi.
Dunia di hujung sana, apa yang tersembunyi? Hanya mendengar cerita hingga termimpi-mimpi. Tak sabar mula kembara, lihat dengan sendiri. Muncul permata indah, jadi pemula langkah. Turut saja kata hatimu, pujuklah restu mengiringimu. Jauh berjalan, melintasi sempadan, tempuh dugaan dan mengutip pengalaman. Kilauan pedang, ribut pasir menggarang, mengajak diri berani menghadapi cabaran. Hidup tak mudah seperti dirancang. Jika bermimpi, ia setinggi langit. Andainya jatuh, masih disambut awan. Bukalah mata, lihatlah sekeliling. Masih banyak yang belum dicapai. Jauh berjalan, merentasi sempadan, tempuh dugaan dan mengutip pengalaman. Kilauan pedang, ribut pasir menggarang, mengajak diri berani menghadapi cabaran. Hidup tak mudah seperti dirancang. Bermimpi, ia setinggi langit. Andainya jatuh, masih disambut awan. Bukalah mata, lihatlah sekeliling. Masih banyak yang belum dicapai tangan. Ekspresi Dikim, Inspirasi Inforia Islami kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Khabar Orang Muda untuk Potensi Diri dari Memori Genetik Leluhur bersama dengan saudara Izzuddin Aljitrawi untuk perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, jadi terima kasih pada Izzuddin, anak muda yang kata orang tu ada semangat wajar. Kita nak macam ni lah kan, kita ada semangat wajar walaupun kalau kita lihat pada abad sekarang ini, bila sebut tentang Melayu, kadang-kadang orang Melayu pun malu nak mengaku orang Melayu. Nak bercakap bahasa Melayu pun rasa kekok dan canggung. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Bukannya sebab kita tak nak, sebab kita rasa macam kita ni hebat, bukan. Tapi kita rasa takut kita terkubur oleh bangsa kita sendiri. Cumanya nak tahulah kan, sebab Izzuddin banyak buat konten-konten yang merujuk kepada Melayu, merujuk pada agama dan sebagainya. Kat mana Izzuddin selalu dapatkan rujukan? Okey, baik. Rujukan yang saya dapat sebenarnya ianya bermula apabila saya bermusafir. Pada selepas habis belajar, bahkan waktu tengah belajar tu. Belajar di mana? Di sekolah ke ataupun belajar? Waktu saya belajar sambung belajar di Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak. Oh, okey. JAKIM. JAKIM punya. JAKIM punya tempat lah. Dan setiap kali cuti semester, saya akan mengikuti satu NGO ni yang disebut sebagai HARUM, Himpunan Rumpun Nusantara. Yang memang ada program korbannya dan sebagainya. Kami akan pergi ke Vietnam, kita akan pergi ke Kemboja, kita akan pergi ke Indonesia, bahkan ke Filipina, dan melihat keadaan di sana. Dan secara tidak langsung pengalaman itu sebenarnya telah memberikan saya input. Walaupun saya buat aktiviti kemanusiaan, saya mendapat gambaran bahawa orang Melayu dekat sana masih ada. Dan masih ada. Dan bagaimana saya dapat input yang seterusnya, bila saya balik, saya banyak mengikuti seminar,
banyak bersama dengan tokoh-tokoh akademik seperti Profesor Dr. Solehah, Profesor Dr. Marofah. Saya banyak mengikuti seminar secara tidak langsung. Sebelum saya exposekan diri dalam sekitar 2 ke 3 tahun lepas, saya baru je keluar sebenarnya. Selepas banyak pergi bermusafir, banyak mengikuti seminar dan sebagainya. Dan saya juga dapat input daripada guru saya, Wali Ibrahim Al-Malik, yang banyak cerita tentang soal sejarah dan juga Islam berkait sangat rapat dengan bangsa kita. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Yang mana tidak terpisah pun. Bahkan kita pada hari ini tidak tahu tentang sejarah bangsa kita yang berkait rapat dengan Islam sebab kita melihat pada satu sisi sahaja. Kita sepatutnya melihat pada banyak sisi dan barulah kita buat rumusan. Hari ini kita melihat pada satu sisi dan terus kita buat keputusan. Mana kata keputusan kita tidak tepat. Kita sebab tidak boleh tak masak, tak ranum. Jadi itulah input yang saya banyak dapat dan membuka satu sisi pandang lain sebenarnya. Sebab itulah sejarah yang saya bawa ini sejarah yang berbentuk kesedaran, bukan sejarah yang berbentuk pengetahuan semata-mata. Hari ini orang nak tahu pun dah banyak, tapi masih tak sedar-sedar. Sebab itu beza tahu dan sedar. Betul. Sebab itu beza tahu dan faham. Begitu. Itu beza maklumat dan juga ilmu. Betul. Beza maklumat dan ilmu. Maklumat sekadar maklumat. Ilmu akan masuk ke dada. Allah Akbar. Itu kan yang cakap, saya cakap dengan orang muda ke apa sebenarnya kan. Allah Akbar. Itu kata orang bila kata tentang usia, kadang-kadang nak tahu usia tu berkat dan tak berkat macam ni lah kan. Maksudnya dalam kita walaupun usianya masih muda tapi pengalamannya dah tua. Dah matang dan sebagainya. Alhamdulillah. Cuma nak tahu jugalah masa remaja, macam Izzuddin sendiri kan melalui zaman remaja, ada tak rasa terpinggir daripada kawan-kawan yang lain? Saya ni beza sangat dan kan cerita pasal genetik leluhur lah, apalah kan. Sedangkan anak-anak muda dan lain tak ambil pot pun tentang tu. Pada awalnya agak terasing lah. Tapi bila kita terasing ni, kita mesti nak mencari orang yang boleh sama-sama terasing dengan kita. Betul. Kita cari kawan lah kan. Ya, cari kawan. Jadi Alhamdulillah dalam sepanjang 2 ke 3 tahun saya keluar cerita konten-konten berbentuk sejarah ni sebenarnya tak perlu cerita panjang sangat pun. Kita bawa sejarah yang patut orang tahu sahaja. Betul. Tak semua orang perlu tahu banyak benda. Kalau nak tahu banyak benda, bagus dia sambung belajar, dia buat kajian dan sebagainya kan. Tapi kita nak cetuskan semangat dan juga kesedaran pada anak muda, cukup sekadar yang patut tahu saja. Cerita hal yang bersifat kehebatan bangsa Melayu. Kelemahan itu pasti ada. Setiap bangsa kelemahan itu pasti ada. Tapi kita bawa cerita yang berbentuk kehebatan bangsa. Barulah yang terasing-terasing tadi akan menemui titik ataupun connect the dot. Biasanya sambungan tu kan. Betul, biasanya orang yang terasing ni yang minat pasal sejarah dan akhir zaman contohnya ada. Cuma mereka belum menemui circle. Belum menemui dot-dot yang boleh dia belum boleh disambung-sambung. Bila dah bertemu, dia orang dah faham, dia orang dah tahu, insya-Allah kesedaran itu akan timbul sedikit demi sedikit begitu. Ya, Masya-Allah, macam naskah Al-Quran kan. Naskah Al-Quran dulu diturunkan satu persatu. Betul. Sedikit-sedikit kemudian digabungkan menjadi naskah Al-Quran yang 114 ayat surah sekarang ni kita semua baca dah. Alhamdulillah. Izzuddin nak tahu juga sebab Kak Yati bertemu dengan Izzuddin menerusi memori genetik leluhur. Lepas tu Kak Yati rasa macam tertarik satu perkara yang menarik Kak Yati untuk kenal lebih dalam genetik leluhur tu, kemudiannya kenal pada Izzuddin lah, membawa Izzuddin ke radio hari ini. Memori genetik leluhur ni apa sebenarnya ya? Okey, baik. Sebenarnya memori genetik leluhur ini adalah satu topik yang saya dah buat videonya pada 2 ke 3 tahun lepas. Oh ya? Lama dah. Sekarang baru nak tular. Sekarang baru orang panggil baru viral. Memori genetik leluhur ini adalah satu program yang kami dah buat secara official pada tahun lepas bulan 11. Yang bermula pada bulan 11.
kami sebenarnya tidak menjangkakan bahawa program ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Masya-Allah. Yang mana dalam grup sekarang ini yang kita dah launch pada tahun lepas bulan 11 dah ada 4,000 lebih orang. Masya-Allah. Grup kat mana tu? Grup di Telegram. Namanya? Nama dia Memori Genetik Leluhur. Memang ni lah. Memang namanya kita branding seperti itu. Saya baru jumpa hari ni. Kita masuk. InsyaAllah. Okey, betul. Jadi secara asasnya kita nak bawa naratif memori genetik leluhur ini adalah untuk mereka bangsa Melayu ini, kita bangsa Melayu ini memahami bahawa leluhur kita ini ada darah yang terkait dengan 3 Nabi. 3 Nabi 3 maksudnya? Nabi. Yang mana kajian ini sudah disahkan oleh Profesor Dr. Solehah Yaakob pun daripada UIA dan juga disebut juga oleh Walid Ibrahim Al-Malik yang menyebut dalam panduan cerita bangsa, panduan yang pertama, galilah emas dalam diri melalui darah 3 Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman alaihissalam. 3 Nabi ini memang ada dalam darah bangsa Melayu. Darah Nabi Ibrahim ini melalui jalur keturunan Siti Qaturah. Itu pun antara nama yang jarang disebut-sebut. Ya, betul. Tapi sekarang ini dah mula mendapat tempat di sini. Dan yang keduanya Nabi Muhammad SAW, of course lah tentang ulama-ulama Ahlul Bait yang datang ke sini, ke alam Melayu ini. Dan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga ada catatan tentera-tentera Nabi Sulaiman itu daripada kalangan bangsa Melayu. Ada orang Melayu, tentera Melayu jadi tentera Nabi Sulaiman. Tuan-tuan perempuan bayangkanlah macam mana. Naik udara saya. Sejarah itu memang ada. Bukan kita sebut secara teori dan sebagainya. Sebab itulah tiga Nabi ini sebenarnya ada simbolik, ada lambang. Nabi Ibrahim ini lambang kepada ketauhidan. Kalau tengok sirah pun, memang Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Dan keduanya Nabi Muhammad SAW lambang kepada adab, lambang kepada akhlak yang mulia, lambang kepada kasih sayang, cinta. Dan Nabi Sulaiman lambang kepada kebijaksanaan, ketamadunan, peradaban. Kan? Nabi Sulaiman kan adalah seorang raja yang menguasai 2 alam, yang menguasai keseluruhan alam. Bahkan ada beberapa tempat binaan-binaan itu ada di Nusantara ini. Jadi sebenarnya perbincangan kita pada malam ini 30 minit tak cukup. Jadi anda kena rajin-rajin lah melawat IG ke media sosial Izzuddin Aljitrawi. Apa media sosial yang kita ada? IG? Nama sekali saya ada Instagram, saya ada Facebook, saya ada YouTube dan saya ada TikTok. TikTok saya tak atas nama? Semua atas nama Izzuddin Aljitrawi. Izzuddin Aljitrawi. TikTok saya tak menari lah. Tapi dia menarikan hati anda. Untuk apa? Untuk lebih kekal sebagai anak Melayu yang ada jati diri, insya-Allah. Izzuddin nak tahu jugalah kan, sebab dalam kehidupan kita ni pasti ada satu kata ataupun satu pegangan hidup yang kita pegang dalam kehidupan kita ni supaya kita tak lari daripada jalan yang kita pilih. Macam Izzuddin sendiri, apa antara motivasi ataupun pegangan hidup Izzuddin lah yang menjadikan Izzuddin, apa yang Izzuddin ada hari ni? Okey. Antara pegangan ataupun cetusan semangat yang menyebabkan saya terus berperanan, terus membawa apa yang saya buat pada hari ini adalah, pertama sekali kita kena jelas bahawa yang kita nak bawa ni untuk siapa. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah dan Rasul. Makna kata bila sebut Allah dan Rasul ini, kita jangan berada pada satu pemahaman yang sempit. Allah dan Rasul ini selagi mana kita buat soal sejarah, tetapi sejarah itu boleh membangkitkan semangat, bahkan menyedarkan orang, menyedarkan jiwa, meningkatkan keimanan, kan? Itulah yang kita letakkan di hadapan, kan? Allah dan Rasul itu. Allah dan Rasul redha tak dengan apa yang kita buat pada hari ini? Bahkan adat dan budaya kita itu sebenarnya meletakkan Allah dan Rasul itu secara tidak sedar. Meletakkan Allah dengan Rasul ke atas secara tak sedar. Secara tidak sedar. Contoh? Contohnya kalau kita tengok tadi pasal baju Melayu kan. Kenapa ada 3 poket? Kenapa ada 5 butang? 5 butang itu merujuk kepada rukun Islam. Rukun Islam. Kemudiannya
kalau ada baju Melayu Teluk Belanga, satu butang merujuk kepada apa? Merujuk kepada tauhid. Masya-Allah. Mana kata orang Melayu ini jelas apa yang dia nak bawa dalam kehidupan dia. Dia nak bawa Allah dan Rasul tapi mengikut adat dan budaya bangsa. Sebab itulah kita bila cerita pasal Melayu, jangan kita rasa resis. Jangan kita rasa, aku ni kalau cerita Melayu aku perkauman ke? Tak. Inklusif sangat. Inklusif sangat ke? Tak. Sebab Allah dah kurniakan pada setiap tanah-tanah ataupun tempat-tempat di dunia ini akan ada bangsa yang dominan di situ. Bangsa yang menjadi tuan dekat situ. Sebab itu sepatutnya tidak ada isu lebih dan kurang sebenarnya. Apabila kita faham sejarah bahawa kita ini adalah tuan tanah. Tuan tanah ni apa kerja dia? Bukan sekadar untuk memiliki harta kekayaan, tetapi untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di dunia. Begitu. Sebab itulah orang Melayu ini dikurniakan pelbagai anugerah untuk menjaga amanah. Bukanlah untuk membolot segala kekayaan yang ada. Dan bukan salah untuk untuk mengambil kekayaan, tetapi kekayaan itu perlu dimanfaatkan untuk seluruh umat yang ada di tanah air tersebut. Masya-Allah, sebab bawakan hawa ataupun cuaca musim rasa-rasa Islam sendiri kan dalam kehidupan sebagai orang Melayu yang menjadi khalifah di atas muka bumi, memberi jadi rahmat kepada seluruh alam, insya-Allah. Izzuddin, ni masa kita dah tak banyak, ya Allah. Cuma ni lah sikit kalau boleh kongsikan antara harapan Izzuddin sendirilah melihat anak muda kita pada hari ini. Harapan saya secara ringkasnya, saya ingin melihatlah anak muda kita dalam apa jua bidang, dalam apa jua perkara yang kita sambung belajar dan contoh dan sebagainya. Jangan kita menolak sejarah dan budaya bangsa kita. Jangan kita melihat sejarah dan budaya bangsa kita sebagai satu benda yang agak klasik, satu benda yang agak agak kolot. Sejarah dah ketinggal dah lama. Kita selalu fikir macam tu. Betul. Sebab saya bagi satu perumpamaan atau pemisalan. Kita bawa kereta, kita akan tengok cermin belakang kan. Untuk cermin, untuk tengok ke belakang. Mana kata yang ke belakang itu pun penting untuk kita bawa ke hadapan. Walaupun kecil je. Walaupun kecil. Walaupun kita tak perlulah tengok semua sejarah. Kita tengok sejarah tanah Melayu kita pun dah cukup untuk kita bergerak ke hadapan. Mana kata harapan saya, jangan kita menolak. Jangan mudah-mudah menolak, bahkan kita membuka ruang yang seluas-luasnya untuk menerima apa jua maklumat, lebih-lebih lagi pada sejarah kita ini. Gitu. Jangan kita sempitkan pemikiran kita. Bila kita sempitkan pemikiran kita, bila kita nak buat keputusan macam saya sebut tadi, kita akan tersalah memutuskan keputusan. Bila kita tidak melihat daripada segenap segi yang lebih luas, begitu. Kan yang penting macam mana pun dalam perjalanan kita ni, kita kena cari kawan yang betul-betul boleh bersama-sama dengan kita. Penting ada kawan dia, tak boleh jalan seorang-seorang ya. Tak boleh jalan seorang-seorang. Allahu Akbar. Hujung inilah kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada ucapan juga daripada Izzuddin untuk kita sama-samalah membangkitkan semangat untuk kita faham dan tahu kita ada potensi diri menerusi memori genetik leluhur kita. Silakan. Okey, baik. Berkenaan dengan potensi daripada memori genetik leluhur ini, sebenarnya kita ini adalah satu bangsa yang Allah kurniakan. Kita ada kepandaian dan kemahiran yang diwariskan daripada kita punya leluhur. Saya yakin yang mendengar sekarang ini, dia ada kecenderungan yang tertentu. Dia ada kecenderungan untuk merawat, dia ada kecenderungan untuk kadang-kadang minat untuk bersilat, kadang-kadang dia ni memang berada pada jalur keilmuan, dia ada pada jalur nelayan. Sebenarnya kalau kita tengok setiap posisi itu, sebenarnya kepandaian itu adalah warisan daripada leluhur kita. Yang mana kepandaian ini dia berlaku secara automatik. Yang ada pada bangsa Melayu. Yang mana kepandaian ini akan jatuh kepada anak cucu cicitnya yang mempunyai kefahaman agama yang jelas. Makna kata kalau anak cucu cicit yang tidak berpegang teguh kepada Islam, maka dia tidak akan mewarisi kepandaian tersebut.
Mana kata leluhur kita ni siapa, tuan-tuan dan puan? Leluhur kita ini adalah leluhur ataupun keturunan yang baik-baik. Yang mendoakan anak cucu cicitnya itu terpilih untuk meneruskan perjuangan. Hatta seorang nelayan. Dan nelayan orang Melayu ni bukan biasa-biasa. Nelayan orang Melayu ni, tengok ombak pun dah tahu. Depan tu banyak ikan. Allah. Tengok ke atas. Oh, ini depan ni macam nak hujan ni. Tahu setiap tanda-tanda yang ada pada alam itu. Pandai baca. Bahkan boleh berhubung pun. Ada kaedah ni yang bersifat ilmu yang boleh dipelajari. Bukanlah orang kata mistik ke apa, tak ada pun. Sebenarnya inilah fitnah yang sedang berlaku pada bangsa kita. Bila sebut mistik, sudah kita dah jadi khurafat lah, syirik dan sebagainya. Rupanya kita tersalah tanggap. Yang mana kita orang Melayu ini ada satu sisi yang kepandaian itu boleh diwarisi pun. Bahkan boleh dibina dari semasa ke semasa. Macam tuan-tuan perempuan boleh tengok dari semasa ke semasa apa kecenderungan supaya kita duduk pada posisi yang sebenar. Kita tidak terawang-awang, aku ni apalah, kerja sini pun tak kena, kerja situ tak kena kan, kerja kat sini pun tak kena. Bahkan walaupun daripada zaman moden ini pun kita sebenarnya ada posisi ataupun ada potensi yang diwariskan. Bahkan kalau kita tengok daripada sudut tarikh lahir pun ada ilmu-ilmu yang boleh membongkarkan kelaziman-kelaziman kecenderungan yang ada pada diri kita. Begitu. Ilmu Allah itu luas. Masya Allah kan. Pandang ke langit ada ilmu, pandang ke bumi banyak melata ilmu Allah SWT yang tak habis pun kalau kita nak dalami dan pelajari. Jadi fahami DNA kita sendiri sebagai bangsa Melayu, sebagai umat Islam yang berketurunan ataupun yang sama-sama daripada baginda Nabi SAW. Masya Allah, satu kebanggaan sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Izzuddin bawakan rasa-rasa ini, bawakan sedar-sedar ini pada kita semua supaya kita bangkit menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi SAW nantinya, insya-Allah. Terima kasih banyak Izzuddin. Sama-sama. Untuk anda boleh tahu lebih banyak lagi, sebenarnya Izzuddin ni banyak benda nak boleh korek sebenarnya. Jadi anda boleh dekat dengan Izzuddin menerusi website ataupun menerusi media sosial Izzuddin sendiri di IG, di TikTok, di Telegram tadi, memori genetik leluhur. Jadi macam-macam anda boleh pelajari, boleh dalami lagi ilmu, insya-Allah. Sama-sama berkongsi kan, kita cari dot-dot sama-sama, kita sambung, insya-Allah. Terima kasih banyak Izzuddin. Semoga terus maju jaya. Semoga dapat kita membangunkan bangsa-bangsa yang faham dan kenal siapa kita, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Hasbunallah. Ada masanya ku jatuh. Hanya padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingatimu, hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. Cukuplah Allah sebagai penolong.
Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baharu. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan hasil? Bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Melaka 89.5. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Malam ini masih lagi bersama Yati, perkongsian menerusi ekspresi edisi Rabu. Dah pun sama-sama kita ikuti perkongsian khabar orang muda sebentar tadi bersama dengan Izzuddin Al-Jitrawi. Masya Allah, kan bersemangat terus semua untuk sama-sama kita membangunkan potensi diri menerusi genetik leluhur yang kita ada dalam kehidupan kita sebenarnya. Allah lahirkan kita dengan penuh keindahan, jangan persiakan ianya keindahan tersebut yang telah Allah ciptakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar mana yang terlepas dengar tadi ataupun dengar separuh ataupun dengar dah hujung dah ataupun dengar awal tiba tak sempat dah, tapi masya-Allah anda boleh lagi dapatkan perkongsian daripada Izzuddin Al-Jitrawi tadi menerusi FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Bagi yang mengikuti di FB IKIM FM tu, tekanlah butang share supaya lebih ramai lagi faham, tahu dan juga kenal diri, potensi diri, bagaimana nak kita gilap, bagaimana sebenarnya yang dikatakan memori genetik leluhur itu sebenarnya. Jadinya bolehlah, satu boleh ikuti perkongsian ataupun ikuti IG Izzuddin Al-Jitrawi, dan keduanya boleh share lah perkongsian tadi, dengar baik semula perkongsian di FB dan juga YouTube. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita tahu dan kenal diri. Bila kita kenal diri, kita akan kenal ilahi, insya-Allah. Waktu ini jom kita bersama dengan Mustafa Atif menerusi Qamarun. Bila kita pandang langit, kita lihatlah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah. Moga-moga dengan itu kita faham bahasa-bahasa alam yang Allah titipkan untuk kita. Leluhur bangsa juga adalah bahasa alam yang Allah titipkan untuk kita belajar ilmunya, insya-Allah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Nantikan jam seterusnya bersama Yati untuk Carta Ekspresi. Wa ajmalu minka lam tara qattu ayn وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni.